Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya berhormatnya kepada penghurusi suara yang beramas, dan kepada yang berhormatnya kepada Nayuk Beming kita, dan salam berhormatnya kepada Imam dan Khatib Bilal, dan pula salam hormatnya kepada kamakan-kamakan Pala 12, dan selamat berhormatnya kepada penggawai-penggawai semua yang ada di kawasan Kaluar, daripada Tok Mene dan Tok Nebeh, dan daripada Pucuai dan Poroso semua. Dan selamat hormatnya kepada kau ibu dan kau bapa yang dirahmati sekalian, yang saya tak lupai mengucap ribuan terima kasih kepada semuanya yang duk tunggu menunggu, walaupun bagaimana hujan sekalipun yang sangat lebat pada malam ini, tapi bagi ibu dan ayah dan saudara-saudari sanggup menunggu pada malam ini masalah ceramahan kita ataupun ceramahan agama pada malam ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya terima syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada amba dan anak-anak murid amba ataupun anak-anak mari pada malam ni daripada rumah daripada kampung Pohon Jawi, Melayu Bakok Jalan, boleh mai sapa kepada kampung Kaluar ni, bukan dengan masalah kekuasaan kita, bukan dengan kehendak kita, cumanya kita tu ada qasad, ada niat nak mari kepada kampung Kaluar, hal yang dia mau berikan ceramah, tapi diselamatkan di tengah jalan. Allah Ta'ala tudungkan dengan sayap-sayap para malaikat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kami semua berjalan di tengah jalan dengan keadaan selamat walafiat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala selamat dan sihat. Lepas tu minta Allah Taala selamat dan sihat juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah dan saudara dan saudari, hadirin hadirat yang ada di hadapan saya di sini, dan semua kepada ahli kampung di Kaluar ini. Jadi saya nak ta'aruf sikit, tapi setengah tu kena dah morning di dalam YouTube ataupun di dalam Facebook. Ada yang kata Baba Fikri, setengah duk balah Baba Fikri, setengah tu kata Baba Yi, duk balah dua tu. Baru ni orang tu kata hai bukan Baba Fikri, Baba Yi. Orang kata hai Baba Yi bukan Baba Fikri, Baba lain. Jadi nak royak kata Baba Fikri itu nama penuh, nama Muhammad Fikri bin Haji Abdullah. Nama gelar wong lek tengah tu dah tepi tu Baba Yi yang dimakruf di kawasan jalan. Jadi hamba ni kalau di dalam Facebook tu dia tulis nama Baba Fikri. Nama hamba penuhnya Muhammad Fikri bin Haji Abdullah yang ada di kampung Pohon Jawi. Betul nak sebagai ta'aruf sikit-sikit ya. Latar belakang hamba ni, orang tahu dah setengah daripadanya hamba ni bekas pelajar lama dalam. Amo ngaji masuk dalam ni 2543. 2543 amo masuk belajar di dalam tahun yang pertama di Pondok Dalam, ialah dikatakan sekolah namanya Sombun Sadala, ataupun dikatakan Mahad Ad-Dalawiyah, ialah di kawasan Fatani, kawasan nak Tanjung. Kalau kita pergi Taning, kau belum nak sapa ke Taning tu, sebelum nak sapa yak ring tapun jamu tu, ya ada situ nak Tanjung. Lepas tu lekok kiri di Pala Getok tu, masuk di Pondok Dalam. Situlah pondok tempat mau ngaji, latar belakang amonya. Lepas tu daripada situnya minta kepada mula baba sing kita, anak pergi ngaji di luar negeri, ialah di kawasan Damsyik ataupun Dimash. Dimash ataupun Damsyik, bahasa Arab panggilnya Damsyik ataupun Dimash, bahasa mak saleh panggil Damaskus. Orang panggil di negeri Suria ataupun Syria. Tu orang panggil Syam. Itulah lebih kurang yang latar belakang Baba Fikri ataupun Baba Yi yang ada di kawasan Pondok Pohon Jawi, Jalan Melayu Bangkok. Kalau dia mau pergi turun mari kok kawasan ni, kalau kita pergi kok Bukit Jelapang, turun sapa Teluk Allah pergi sapa Raman Kabu, turun pergi sapa Kota Baru, duk Kota Baru cabai pak tu terik pergi ke jalan, duk situ lebih kurang 9 kilo dengan rumah saya.
Nah, gitulah lebih kurang ibu bapa tajuk yang diberikan kepada mu pada malam ni. Nah, sekali lagi, nah, amo terima kasihlah semua kepada Nayuk, pada Tok Imi, kepada Tok Khotib, semua Kamakang, patu semua daripada orang-orang sini semualah. Amo terima kasih daripada ibu dan bapa yang duk tunggu saya nak kecek malam ni dah. Tak apalah, benda ni kita duk tadbir berapa hari dah, sodok tak sodok, sipai tepak apa ni, setengah kata nak tak pantah lain oi tak lek ni tu tadbir kita, kira kita, susun kita, tapi tak betul dengan takdir Allah. Takdir kita dengan tadbir ya tak support. Tadbir kita susun, kita orang panggil wampeng kita nak buat lagu mana, nak tak pantah belah lek mana, nak letak kemah di mana, tu wampeng kita. Tapi takdir kita ya tak serupa dengan takdir Allah. Tadbir kita tak serupa. Apabila Tuhan tu takdir ya kok mana, ya akan jadi mengikut takdir Allah itu. Kalau Allah Ta'ala nak takdir hujan, ya hujan. Kalau kita nak hujan tapi takdir Allah tidak ada, maka tak jadi hujan pada malam itu. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah. Tadbir kita, wang peng kita ini setengah daripada kehidupan kita. Tapi betul tadbir susun ni wang peng kita gitu gini, itu daripada wang peng kita. Itu molek. Nabi kata comi, itu setengah dan separuh daripada kehidupan. Ini kita kena wang peng juga. Lah hidup kita mula-mula kita kata masa kita ngaji kita wang peng nak jadi gapo? Kalau kita nak jadi tok guru, kita kena ngaji pesing mana? Kalau kita nak jadi naipek, kita nak jadi ngaji baik mana? Kalau kita nak jadi kru, kita kena ngaji lagu mana? Kalau kita nak jadi tok email, kita kena ngaji lagu. Ini wampang kita, ini tadbir kita. Tapi benda Tuhan nak takdir, itu belum tentu. Kadang-kadang kita ngaji saat ni tu ngaji kru, tapi taklah boleh jadi kru, jadi orang memotong. Itu takdir Allah. Kadang-kadang kita ngaji nak jadi tok guru, tiba-tiba jadi tok nebak. Ini qaddarallahu alaina. Itu takdir Allah Ta'ala dan qada dan qadar Allah di atas kita ibu bapa. Pengalaman lah, kita tak ada sore pun nak ke hujan. Tapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala nak hujan, maka hujan walaupun kita tadbir gitu gini dah, tapi takdir Allah Ta'ala ke atas kita. Nah, sebagai Allah Ta'ala nak bagi rahmat. Kemari kita ingat setitik hujan tu turun tahpok kita, Allahu Akbar, jadi saksi di akhirat esok. Ibu bapa ni, ibu bapa je boleh lebih luar pada khemah nah nak hujan titik. Kenapa? Nak jadi saksi akhirat. Saksi akhirat kan air hujan kata, ya Allah, ini ibu ni nama Fatimah ni, dia pernah mai dengar ceramah baboyi di hadapan ni. Patut bakat tu bik wal khemah hujan titik tak pala. Kagaguan tu. Ni nak ya katanya titik air hujan di atas kita, kena tah kepala kita, kena tahkan kelubung kita, kena tahkan pakai kita. Semua titik-titik air hujan ini akan jadi saksi, akan jadi dalil ke atas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Buat apa? Kita tak kena bimbang. Allahu Akbar. Hujan ni nak bukan biasa, hujan rahmat, hujan minta doa. Malaikat semua minta doa kepada apa kita. Malam ni malam rahmat, buka pintu langit, Allah Ta'ala bagi rahmat pada fuak kampung Kaluar ni. Jadi tajuk yang diberi pada amo, maudhu' dan tajuk diberi pada amo malam ni ialah pawak funam. Nah, ialah keadilan. Pawak funam di atas keadilan. Kemudian orang-orang yang nak jadi funam ataupun nak jadi pemimpin di satu tempat, di satu kampung, ini perlu kepada apa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam satu ayat, ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa ayat 59. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran. Dia mau tajuk pawak punam, nah, ialah di atas keadilan, di atas yutitam, nah, di atas keadilan. Kemudian punam ni sama ada kali kita tahu punam di segi agama ialah tok ime, tok khatib, tok bila, dan kepala 12. Ini punam nisbah agama, ini nisbah syariah, nisbah jalanan Allah.
dan ada punang nisbah kerajaan, nisbah dunia, seperti Nayu Oboto daripada pucuai dia, daripada Tok Meni, daripada Tok Nebe, daripada Poroso, daripada pucuai. Ini daripada orang panggil pemimpin di segi kerajaan, penggawai di segi kerajaan. Maka sama ada daripada pemimpin nisbah Islam, nisbah dan syariah Allah, nisbah kita kata agama, ataupun pemimpin nisbah kerajaan ataupun duniawi, maka dua-dua ini semua kena duduk di bawah keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala firman kata, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Kita ni orang beriman belaka ni. Beriman kerana kita mengaku kata Tuhan ada, kita mengaku kata Tuhan esa, kita mengaku kata Tuhan tak berbilai, kita mengaku kata Tuhan tu kekal, kita mengaku kata Tuhan tak binasa, kita mengaku kata Tuhan tak menyupai kita, kita mengaku kata Tuhan menyalahi makhluk. Tu beriman kita kepada Allah. Dan kita beriman dengan para malaikat Allah, dan kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah turun mari daripada langit 104 buah, dan kita beriman dengan para rasul dan para nabi, dan kita beriman di hari kiamat, dan pula dengan qadar dan qadar kan. Jangan lupa ni, hak nikah nama kau bila hukum iman tak kena kacau kita. Dia mata rukun iman berapa? 13. Mana? Kira selagak mung ni. Rukun iman kira, rukun iman nak tak baca Fatihah. Kok mana ni belik paling petang ni? Habis cerah kita orang Islam dah ni. Jangan jadi bertukar rukun iman dengan rukun semaya. Rukun semaya 13. Yang pertamanya niat dan takbiratul ihram, dan pula kita baca Fatihah dalam kira, tu rukun semaya. Mana rukun iman? Percaya dengan Allah. Allah tunggal, Allah satu, Allah tidak berbagawa, tidak serupa dengan kita, Allah Ta'ala tak berbilah. Itu beriman kita. Sebab tu satu hari amo pergi jumpa dengan Tok Rama. Tok Rama ni duduk di satu bukit, dia kata ya semua fok-fok duduk gitu kena takir dia lah kau. Ya masa tu orang panggil ya umur beratus lebih dah. Dia kata hei fok semua ni, kalau mung saat ni tu beriman dengan Allah Ta'ala duk jadi lelu. Kecek bahasa kampung lelu. Orang sini kecek baik mana kita tak tahu kok. Tapi kawasan jalan kecek lelu. Lu katik, pegai katik, dok katik. Jadi lelu. Orang panggil tegelar timur. Payah kan nak kecek dengan orang keluar ni, bahasa dia mula lagu mana kita tak tahu. Kalau bahasa tersilap bahasa sikit harap ke maaf lah. Amo kecek bahasa kampung-kampung boleh jalan, capu-capu ngalik tan ni. Orang sini kecek beralu kita tak tahu. Kalau nak kecek bahasa golok, mau tak boleh kecek bahasa golok. Bahasa golok tu takut dia mau tak faham pula kita nak kecek bahasa golok. Jadi beriman dengan Allah Subhanahu wa taala saat itu, yakni orang panggil kita kena kejak molek. Orang panggil gapo dia? Yakni daripada akidah kita hak 50. Ni orang nak jadi pemimpinnya, syarat yang pertama orang nak jadi pemimpin ni sama ada daripada imam khatib bila di segi agama, ataupun daripada pemimpin di segi dunia ataupun kerajaan. Yang pertama sekali syarat orang nak berjadi pemimpin ni gapo dia? Iaitu syarat dia 4 syarat. Ni mana ayat syarat nak jadi pemimpin. Syarat yang pertama orang nak jadi pemimpin saat itu, syarat yang pertama ialah kena dia tu al-ilmu. Kena ada ilmu. Kena reti. Kalau nak jadi imam ya kena reti. Kena reti ke apa? Ya kena reti hak agama. Ya kena reti hak rukun semaya. Ya kena reti hak syarat semaya. Ya kena reti rukun semaya berapa? 13. Lepas tu ya kena reti syarat semaya tu 9 ataupun dah kita tak 8. Lepas tu ya kena reti cara menikah. Nama kata imam jadi tak imam nak nikah dia tak boleh. Kadang-kadang orang suruh nikah klik kata imam aku nikah akan dikahkan daku. Kok mana tak imam nikah klik kaya semula. Ni mana kata orang nak menikah jadi tu imam yang pertama sekali, syarat yang pertama dia saat itu kena berilmu. Mana kata orang nak jadi pemimpin ni, dia kena berilmu.
Lepas tu orang nak jadi imam ni, nak jadi pemimpin yang ada berilmu, dengan ilmu dia saat ni tu dia boleh meluluskan, dia boleh melulus, lagi pula dia boleh gapo, dia boleh mengatasi, dan dia boleh gapo, dia boleh menyelesai masalah hukum-hukum agama dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Biasa ni nak ya. Kadang-kadang tok imam tak reti jadi baik ni. Ada satu tok imam, kita tak sewayak lah tok imam mana-mana. Sebab tu nak jadi tok imam kena reti nah. Lepas tu nak jadi nayuk, dia kena reti cara nayuk. Dia nak reti jadi tok nebel, dia kena reti di tok nebel. Lepas jadi tok nebel, siapa nak sing tak pandai kena teken butangit tak aliu ke dia weh. Kan? Deh. Kamari ada satu tok imam satu hari tu dia jadi tok imam hari Jumaat. Semaya Jumaat ya takbir nah. Usalli fardal Jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya takbir baik tu. Ya takbir pesing tu. Pesing ya sedap baik tu. Pas kadang-kadang setengah tu imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mau buat. Lepas tu duduk semaya sudah siap hari Jumaat hari tu deh. Lepas tu di dalam masjid tu ada orang mari keluar 3 hari tu daripada golongan tok guru. Ada hak keluar hari tu daripada golongan tok guru saat ni tu. Sudah semaya siap gapo itu ni, panggil tok imam kecek sama seorang. Hei, dia kata tok imam. Tok imam takbir baik mana saat ni? Tok imam takbir biasa mana? Maka tok imam kata takbir baik dia takbir itu Allahu Akbar, tak ada bunyi Ar-Rahman Akbar ya dah. Allahu Akbar. Payah takbir bunyi dah Allahu Akbar. Hanya tambah alif selepas pada ba. Lepas tu urut tahi tok imam, Jumaat hari ni tak sah dah. Karena tok imam tambahkan alif selepas pada ba. Karena di dalam lafaz Arab ya tak ada isim tafdhil, datang di atas wazan akbar gitu tak ada. Akbaru saja ya. Afdalu, a'lamu. Ya ada lagu tu kita ada akbar. Ni perlu pada tok imam. Hak nak jadi tok imam, dia kena tahu dengan apa yang dia buat. Dia boleh peluluskan masalah hukum-hukum syarak, dia boleh menyelesaikan hukum-hukum syarak, dia boleh dapat apa? Dia dapat boleh guna dengan hukum-hukum syarak. Lepas tu supaya orang jadi tok nayuk, jadi gapo tok mene, tok nebe, lepas tu siapa tak mana nak sing nama, ya bukan dia. Lepas ni kita nak wayak hak kerajaan pula. Kalau sana kita yak tok imam tu dah apabila tok guru kata, "Hei tok imam, minggu ni semaya Jumaat tak sah." Sebab tok imam kata Allahu Akbar, tak ada lafaran. Ataupun akbar tu makna genah, Tuhan bergenah. Allahu Akbar kalau tambah alif selepas pada ba bermula Allahu Taala bergendang iya Allah Tuhan genah. Kau mana weh? Sebab tu kita kena tahu di dalam lafaz-lafaz Arab. Sebab tu syarat yang pertama bagi orang yang nak jadi imam, agi pula fawak funang di atas perintahan keadilan dan yutitam itu, ia kena ada ilmu. Ilmu ialah dia kena alim, dia kena tahu di dalam keadaan dia saat ni jadi pemimpin saat ni. Dan ada satu seorang lagi jadi nayuk oboco. Jadi nayuk oboco itu tak sewayak mana-mana. Jadi radak nayuk oboco, ya boleh nayuk oboco ni sebab kedebe. Sebab kedebe semua. Kedebe dia malah kata apa? Bukan kok ni nah, bukan kawasan nago. Jadi nayuk oboco ni ya boleh nayuk oboco buku yang kedebe. Orang kena habis dia, orang malu dia dengan barami dia, dengan kehebatan dia, dengan kedebe dia, dengan kawegu dia, boleh dia nayuk oboco. Tapi akhir-akhir nak khija di dalam sepa tak boleh. Nayuk tak pandai nak sing nama. Nayuk, sara nayuk tu tak pandai nak sing nama. Lepas tu fok-fok khija saat ni tu, nak khija lah mana fok kita je kata.
Nayuk tak pandai nak sing nama ni belah lah. Supaya orang tua kita zaman dulu dogi ikut jalan, ikut ampuh jalan. Dia mau kata, hey mak cik sing nama mak cik. Lah, aku dah oyak ada hasil tu hat kakak pada Husain. Husain adik kawa. Hasil dengan Husain. Ya lepas tu dia mau tak sing ce mak cik. Oh ya kata, hey mu tahu tak hasil kakak ada Husain. Husain adik pada hasil. Sing ce. Dia duk belik situ. Orang suruh sing ce tanah tangi. Ya kata hasil tu kakak pada Husain. Husain adik pada hasil. Jodoh ya lah tu. Entah sah nak sing ce, entah sah buh-bah tu. Sebab tu bakal tak sah buh-bah tu. Sebab bakal setengah-setengah. Bakal apa? 6 sekun arai, 6 sekun arai, 6 sekun tak sah buh-bah. Sebab apa? Orang tua kita lagi ampun ya tak pandai kecek sia. Dia mau kata bakal apa macam? Bakal tak sah buh-bah. Kan? Dah. Lepas tu nayuk ni tak pandai nak singce, nak kerja tak leh. Penduduk dan pula orang tepi-tepi ya tak leh nak kerja. Apabila tak leh nak kerja, nak ampa panggil nayuk lagi. Hei ya kata nayuk. Jadi ambo tak ada nak suruh nayuk tu baik ya, tetapi orang nak kerja nayuk kali dengan nayuk nak kerja tak leh. Sebab apa? Nayuk kat pandai apa? Nak kecek sia pun tak pandai. Nak sebut kata sawak dikak pun bunyi pelat-pelat. Sawak dikak timur tak ada bawa. Ha. Nak sawak dikak nak kecek dak apa orang ni tak leh kecek apa tak radak nayuk nak kecek dak apa orang ramai tak leh. Ha nak kecek, nak tatai tak leh, nak royak ke orang kampung bahasa sia tak leh. Ya belah. Lepas tu nak taukid, nak licensing tak leh. Akhir-akhir nampu panggil kata hey nayuk. Ya kata gini, amo tak ada suruh nayuk tu baik tapi nyanyi. Orang nak kerja tak leh dia telekah. Amo nak bayar go kisi nayuk 5 juta. So nayuk tu baik make orang ngaji mai duk pak nayuk. Han ini kata orang nak jadi pemimpin sama ada daripada pemimpin kerajaan ataupun daripada pemimpin Islam ataupun agama, pasti dia kena ada al-alim, al-ilmu. Dia kena ada pengetahuan, kena ada khamru. Sama ada khamru naisa sana ataupun khamru di dalam masalah agama ataupun di dalam dunia ataupun di dalam masalah kerajaan dia itu. Khamru ni penting dah. Bukan kata ngaji Nabi tak ada larang. Ngajilah gapo-gapo pun. Tapi hak Nabi tutup pada kita ialah ngaji Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu ialah orang ngajikan Quran. Sebaik-baik daripada kamu orang ngaji Quran. Wa 'allamahu, dan pula orang mengajar ia akan Quran. Ini sebab pada kamu. Nabi wari dengan isim tafdil. Apa isim tafdil? Kalau kita terjemah bahasa Melayu kita ibu bapa, sebaik-baik pada kamu dan semulia-mulia daripada kamu dan selebih-lebih daripada kamu man ta'allamal Quran, orang yang mengajikan Quran, orang yang belajarkan Quran, orang yang carikan Quran, dan dia ngaji Quran, dia reti hukum tajwid, daripada hukum 5, daripada ikhfa, daripada ikhlas, lepas tu dia boleh hajar orang. Ini selebih-lebih daripada orang-orang daripada umat Nabi. Lepas tu kita tengok ibu bapa mana royak sikit. Kita tengok Jibril, sebab apa dia lebih? Dah sebab apa Jibril lebih? Lepas tu kita nak lebih sebab apa? Sebab apa Jibril lebih daripada malaikat wajib kita kena bila nak? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, dah Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Zabani. 10 orang ni wajib kita duk ngaji tarikat. Malaikat-malaikat wajib kita percaya ialah ada 10 di atas jalan tafsir, satu persatu. Satunya Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israil, 5 Raqib, yang ke-6 Atid, yang ke-7 Munkar, yang ke-8 Nakir, yang ke-9 Malik, yang 10 Zabaniyah. Kemudian dalam malaikat pala-pala orang panggil ru'asaul malaika, kepala malaikat, mana yang paling lebih? Ialah kena pada Jibril alaihi salam. Sebab apa buku gapo seni kok mana boleh Jibril lebih? Sebab Jibril saat ni bersakuk dengan Quran. Nazala al-Quran, nazala Jibril alaihi salam al-Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menurun oleh Jibril akan Al-Quran ini
ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ialah Jibril waktu turunkan Quran di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puca Jibril waktu turun wahyu daripada Allah wari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puca ini ibu bapa Jibril lebih daripada para malaikat oleh hak 10. Buku kisahnya Jibril sakut dengan Al-Quran. Jibril waktu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Jibril jadi lebih. Sebab tu lafaz Quran gapo? Al-lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Gapo Quran yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ni Quran ni. Apa Quran? Al-lafzul munazzalu, ialah lafaz yang dibawa turunkan oleh Jibril ala Muhammadin, di atas Nabi Muhammad dengan melalui Jibril. Sebab tu Jibril lebih. Satu. Yang kedua, sebab Jibril ada ilmu Qur'awi kepada Nabi. Yang keduanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala waktu turunkan Quran pada Nabi, Nabi dikatakan khairal anbiya dan pula afdalal khalqi ataupun sayyidal khalqi. Sebab Quran turun kepada Nabi mana ketika Jibril turun mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dah, ni sebab ni buku ni Nabi lebih ni. Nabi lebih daripada orang lain. Sebab apa? Ialah sebab Nabi saat ni Tuhan buat turunkan Quran. Sebab itulah orang biasa pergi Mekah tu. Nah, Nabi kita belum pada dia nak terimakan Quran, Nabi kita hidup tapo di Bukit Jabal Nur. Dah kan? Bukit Jabal Nur siapa dia biasa nak dah. Nah, le ramai-ramai ni orang tua kita, ibu bapa ni, siapa dia boleh nak dah Jabal Nur, alhamdulillah. Jabal Nur kalau kita jalan bawah tu, tapi lah ni kalau nak widra sikit suruh Datuk arah atas siapa tangga di Jabal Nur tu. Jalan kaki naik. Lepas tu di Jabal Nur tu yang nak pasal tu, yang naik gitu. Jadi kita nak malam tu, nak malam Jumaat, nak pukul 10, 11 sampai adik nung pukul 12 malam. Kamar dia naik gitu tu, yang naik tah bongok tu ada orang jual syai tah nu. Tah pocok bukit ni. Pocok den ada orang jual air. Pas dia turun pula di batu, dia turun dia ada tangga. Pas bocor tu tempat Nabi kita bertapa, yakni Nabi kita duk apa? Dua amal ibadat dengan Allah. Kamar masa Nabi dua amal ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu itulah Jibril turun mari pada langit sebagai royak wahyu kepada Nabi ta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu ya Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan engkau yang menjadi angkan dika ya Muhammad. Puja Nabi kita apabila Jibril waktu turun tahdiyatul Quran, maka Nabi kita dikatakan satu orang yang paling lebih, satu orang yang paling mulia daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita ni umat ni dikatakan fa asbahat khaira ummatin. Sebab apa kita ni dikatakan lebih-lebih umat sekali. Kalau kira kita dengan umat Nabi Adam, kira kita dengan umat Nabi Saleh, kira kita dengan umat Nabi Musa, kira kita dengan umat Nabi Ilyas, kira kita dengan umat Nabi Nuh, fak kita semua paling lebih. Kalau fak kita tak jakah masuk dalam syurga akhirat Isa, Allah Ta'ala takwi umat-umat lain masuk dalam syurga ibu apa. Sebab kita ni dikata fa asbahat khairu ummatin, maka jadilah umat ini selebih-lebih sebaik-baik daripada umat. Kerana apa? Kerana umat ini terimakan Quran. Sebab ibu bapa baca Quran banyak dah, baca Quran banyak. Jangan duk tinggal Quran. Hak tak pandai pergi mengaji, hak reti dah baca banyak. Nikah apa baca Quran Allah aku tak gerak bahasa malah berasa kok tu kok ning lah. Deh, malah baca Quran. Baca moga lain boleh. Mai sik siapa kata-kata mai sik boleh baca.
Kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum. Dia nampak belah-belah dah telefon no. Baca muka lain kita baca boleh. Baca tu baca ni boleh. Baca pai pi batas boleh. Masjid kita puluh-puluh kita baca boleh. Tapi nak ambil masa 10 minit untuk Quran tak boleh. Masya Allah tu tanya kita buat apa? Hei Makcik No, hei Makcik Timur, kuih hawa kemung ni 50 tahun. Mudah buat nama, dak bergobek saja ke? Dak bergobek bini tak ada berhenti lekau makan bini tak ada berhenti pagi petang. Tapi nak buka Quran tak boleh. Masya Allah, mu ni Makcik Timur. Kalau lah jalan jatuh lah Pakcik Karing deh. Cik Karing jaga tolak haji hantar. Nak haji siapa pak okey. Haji siapa 5. Kadang-kadang siapa nak haji lebih ya panah buku haji. Tapi nak baca Quran tak boleh weh. Ni kita akan disoal nah, kita akan ditanya oleh Allah ibu bapa nah. Satu hari apabila masuk le kubur, lepas pada di Masya Isa, ya surat kita orang panggil surat catat tag kita ya duk berlari mana. Apabila di akhirat selepas pada bakit kita daripada mahsyar, Allah Subhanahu wa taala kita bakit pada kubur kita tu dah. Kita duduk di pada mahsyar setengah fok ni duk bucu nu muka ya cerah sepa dengan bulan. Ha ni muka ya sepa dengan bintang. Ha ni muka ya sepa matahari. Ha ni muka ya sepa dengan lembu. Ha ni muka ya sepa dengan babi. Ha ni sepa dengan anjing. Ha ni kadang-kadang jalan dengan pala. Wah masya-Allah weh. Ibu bapa, ni di pada Masya Isa tak ada serupa serabuk ni. Kadang orang ni muka serupa dengan bintang cerah pergi lak serupa berita ada di noh. Di tengah jalan dah kita mari tu. Tu pada pintu gerbang tu. Cerah baik tu. Kadang-kadang orang tu muka dia cerah serupa bulan, cerah serupa matahari. Kadang-kadang orang jalan dengan tengah, jalan akhirat jalan dengan pala weh. Kaki nak ke langit, pala turun bumi. Ni buat mana ni? Ni kena bakat-bakat fikir. Pas malam ni kita masalah duk cara masalah fawak punam ni. Yang pertama sekali kena ada ilmu. Maknanya kena retikan ilmu. Apa ilmu? Kena ngaji lah. Orang nak jadi pemimpin. Ni kadang-kadang tu imej sendiri pun tak faham bukan nikah kahwin. Kadang-kadang dia mengatakan tu imej tolak 3 jatuh berapa? Jatuh sah tu imej tu. Kok mana weh? Tu imej bakal muzhab mana ni? Ada setengah-setengah. Kau amah-amah tu orang tolak 3. Payah saya bini tolak 3 gila tolak orang panggil. Orang Tino orang jatuh supaya dia tolak 3 dia jadi gila dalam tolak. Gila tolak. Tapi orang Tino gila edah. Bahawa orang gila tolak gila edah dia berat. Berat. Kadang Tino kadang tu hebat atas Tino nak duduk talih. Ingat tok lelaki. Ingat kau tok lelaki nak makan tak leh, nak minum tak leh, tidur tak jenera. Ni orang panggil mani tak basah tidur apa? Tidur tak jenera ni. Orang panggil gila tolak. Patut lelaki tolak 3, kau tolak mung 3 tolak Hisum. Kau tolak mung 3 tolak Fatimah. Jatuh 3 tolak. Tapi Tok Imam kata jatuh 1 tolak ya. Dia pakai mazhab mana? Ni kena jaga molek pokok Tok Imam ni, pokok kotik ni. Kita jadi pemimpin yang enggak ada. Karena duk berlaku banyak ni setengah-setengah ni. Lepas tu kita dengar ceramah malam ni, kita bukan nak dengar saja, masalah kita nak berubah diri. Bukan dengar ceramah nak ramah mata. Tak ada niat nak berubah diri. Pas-pas mari yak pocok jalan 100 kilo no. Pas mari bis sini pekat dengar tu kelik tadi pakat. Nah, kelik tidur kan tidur kecau. Isak tak ada kena ingat apa dah. Tosai juga. Cik boleh kita boleh sepatas lidah, amal pun boleh royak, mau pun boleh buat amal. Orang sini di kat luar ni pun boleh beramal. Daripada pemimpin boleh ada ubah Bukan dengan ceramah supaya ya. Pasal tak boleh apa. Lemah tangga pun tak ada boleh berubah ngatuk lelaki balah tak boleh kelipar lepah huyuk tak ada berhenti. Bukan ni. Hei, duduk tok lelaki kata moh, hei air ada tak? Mungkin cari mik sendiri tok lelaki kelik letih-letih duk menyadak duk apa duk kelik buat kerja ni. Jumpa pak muka masih kinyak, mulut tu boleh jeru. Ni bukan dia lah kau. Ni tak timbulkan usrah ataupun rumah tangga orang panggil syurga. Orang panggil tak timbulkan rumah tangga berbahagia. Ni orang panggil abang nak kelik tu sipes siap ada pakamnya bahu. Lain sikit. Ni kata lelaki kelik tu bahu juga angan. Betul kau ni? Kena pandai-pandai. Pok-pok Tino pun kena pandai. Pok Jateh pun kena pandai. Lik Jateh kena pandai. Tino kena pandai. Oh, kena pandai weh. Ni kau muda dulu abang. Lepas dah jadi pocik. Mula-mula tak abang. Bemak ke bemak. Sup-sora. Abang mak deh. Menyalu ya. Lama-lama cik mak.
Lama-lama kira ada bunyi dah. We jadi supo orang panggil romantik. Nabi dengan Siti Aisyah romantik. Kadang-kadang buat kita ni romantik tak boleh. Kau muda-muda romantik boleh, buat tua ni gelas bini minum kita minum tak boleh. Apa nama kita ni? Kau muda dulu bini minum gelas mana kita minum gelas tu. Buat tua sikit awak bini tak ada pagar kita minum tak boleh dah bekas bini. Bini tani gelas bar ni bel ni. Mek gelas lah di dapur. Kau tak boleh minum gelas mu. Pagar mu tak ada bekas bini apa itu ni. Siti Aisyah dengan Rasulullah ni orang paling romantik sekali. Orang paling kasih sekali. Paling mesra sekali. Gelas mana Siti Nabi minum, Siti Aisyah minum. Gelas mana bekas Siti Aisyah minum, Nabi minum bekas Siti Aisyah. Kita lah ni dah. Mana hak tu lelaki kita lepas bah, kutip lepas habis. Pahala ni mau nak kecek mudah-mudah deh. Orang haduk mari cari mau ni fak kerja rakcakan banyak sekali. Hak jadi masalah di dalam keluarga tu lelaki dengan suami, hak dah jadi masalah. Jadi tak senik, duit ada juta-juta, rumah siapa 2, 3, 4 juta, rumah besar, kereta besar, tapi hidup tak lenik. Bapa nak buat guana, hak seorang tu bini dia jadi payaban, tok laki jadi nak ampa. Tapi bini ngatuk laki duk tak boleh. Jadi panas selah, duk tak boleh lah deh. Panas sel semua laki bini tak boleh tengok. Tok laki tengok bini jadi benci. Bini pun tak nak buat kerana teriak ya, mana tok laki benci. Pas ni orang duit ada tak? Duit tak ada kena kecek, gaji puluh-puluh ribu radak nak ampa. Tapi bini ngadi payaban, tapi nak duk tak seni. Sebab apa? Sebab seni tak seni bukan dingen, bukan di duit piti, bukan di kekayaan. Seni tak seni ialah Tuhan capak suku di dalam hati, ialah rahmatun minallah wa mawaddatun wa mahabbatun, ialah kekasihan yang Allah Taala capak ke dalam hati seorang. Bukan ngen ye sebai, bukan ngen ye mi kham su. Mai cai. Bukan duit banyak bawa pada seni, bukan duit banyak boleh beli ke senengnya. Cuba dia mau pergi sewen. Puak-puak jual sewen, dek mau nak beli ke senengnya, beli sekilo klik, boleh tak? Boleh tak? Pergi sewen. Kita nak beli, ibu seni dah tu ni sewen, minta beli sekilo klik, nak minta laki kita dengan kita seni. Boleh jual tak seni? Kalau beli seni, puak nak beli belana lah. Supaya sehat kita. Misalnya dulu masa muda-muda kita sehat, tak ada sakit, tak ada gapo gitu ini. Dah, tak ada demi, tak ada apa-apa tua ni ke Allah dah. Makan sikit mula tak rak, fak kecil manis kan mula mata tak gari mula kelabu. Lepas tu dia mata mungkin beli ibu sehat ada jual di sewi, boh di mata siapa makan, hengok matamu. Nak beli tak? Juta kita beli 100,000 kita, tapi nak beli tak leh. Ni nak ayat kata, bukan dengan duit boleh beli belaka, bukan dengan duit boleh beli kesenangan, bukan dengan duit boleh beli kesehatan, bukan dengan duit boleh beli kekasihan, kemesraan di antara kita dengan isteri kita, bukan. Sepahami itulah orang panggil membawa pada senangnya. Ibu bapa semua dah. Kita di hari ini nak wis senang, nak wis seni. Duit tak banyak hatak sedar pun Allah faham mungku. Abang kata dek, abang tak ada duit ni dek. Oh nah, boleh makan sekadar tu. Adik pun alhamdulillah abang tak ada apa abang. Oh, abang boleh hanya nak abang reda, adik reda abang. We jadi faham. Sebab itulah kita nak pada pawak punam ni boleh we faham kepada orang kampung, boleh we faham kepada adik kakak kampung, boleh we faham kepada ibu dan ayah, boleh we faham selapis daripada penduduk-penduduk. Ini perlu kepada pawak punam, iaitulah di atas keadilan dia kena boleh we benda ni. Tapi syarat punam tu nak wi ni, syarat punam tu kena ada ilmu, kena mengaji, kena belajar, kena mikhwamru, baru dia boleh panggilkan ahli kampung dia kecek hama salih. Pak kita tengok masa dulu waktu pe Nabi di mana ahli sufah saja, pok sesak-sesak saja di Madinah. Ahli sufah ni dah kadang-kadang siapa tak ada nak makan, tak ada nak makan dek tepi. Cuba kita pergi Madinah, kita masuk le Babus Salam. Mari lek Babus Salam, mari. Depan ni apa? Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar ya. Ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Lakah mari lek Babus Salam, mari sini. Tu baik ke belah balik Babu Jibril. Tu baik Babu Jibril sebelah lek belakang tu ada gerai. Gerai ke apa? Gerai for Ansar dan gerai bagi ahli Sufah yang duduk sekali dengan Nabi. Cuba pergi Madinah. Ibu bapa. Nah,
Malam ni kita nak kecek semua nak ibu bapa peheh. Bukan mau kecek hari ni nak ibu bapa pakai nak ramal tak nak peheh, patu pakai fikir. Fikir guna nak kita kau sehari kau rapik dengan Tuhan. Satu hari kau rapik dengan Allah. Punam pun kau rapik dengan Allah. Kau rapik dengan Allah, kau rapik dengan Tuhan, kau rapik dengan Ar-Rasul. Apabila sebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, kita wasap seluruh. Ibu apa? Kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Apabila kita dengar Al-Quran, bulu roma kita berdiri. Apabila kita dengar selawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, bulu roma kita berdiri. Ini bermakna kata kita ada perubahan. Kita ada orang panggil singkat kita, orang masih hari rapik dengan Allah dan rapik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita dengar benda ni kita tak berasa apa. Kalau kita tak berasa apa, mana ilmu yang kita ada jauh lagi dengan Allah, jauh lagi dengan Rasulullah, dengan Habibillah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ni kita nak pisah buat lagu mana? Kita hari nak rapik dengan Allah. Ketika kita semaya ingat ke Allah, ketika kita pergi wasbah ingat ke Allah, ketika kita jalan ingat ke Allah, ketika sebut Rasulullah kita menangis seperti Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bila sudah semaya lalu ke kubur Nabi, Bilal teriak, Bila menangis. Siapa bila mengadu kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, aku nak duduk di Madinah, tak boleh dah Abu Bakar. Hei Umar, aku nak duduk, tak boleh. Aku rindu dan aku ingat kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah yang kita pakak-pakak fikir ibu bapa yang dirahmati. Saudara-saudari hadirin hadirat, di hari ini kita nak di situ. Sebab tu nak pada ceramah-ceramah kita nak kepada ada gapo dia, ada rahmat, ada barakah, ada maghfirah, ada keberkatan daripada Allah. Yang apa kita dengar malam ni, kita bakal boleh fikir. Nak buat lagu mana kita nak boleh dekat dengan Allah? Nak buat lagu mana kita boleh hafal dengan Allah? Tika baca Quran kita teriak. Baca Quran kita menangis, tengok setengah-setengah daripada orang rapat dengan Allah. Baca Quran ya teriak. Siapa ayat suka dia suka, siapa ayat gembira supaya hamba baca ni, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Hei Muhammad, menceritalah, merayak berita kesukaan alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal sebagai amalan yang saleh. Hei Muhammad, merayaklah kepada orang-orang beriman ini. Dan orang-orang yang beramal yang saleh ini, gapo bagi mereka? Annalahum jannat, sesungguh sabit bagi mereka itu syurga. Apabila dengan ayat ni kita suka, kita gembira, kita rasa ramah, kita rasa suka hati, rasa seronok supaya sahabat-sahabat dah Allah Ta'ala wisaleh belum pada mati weh. Bahawa kita lah ni payah dah nak boleh lah tu. Abu Bakar satu ketika Rasulullah kata, hei Abu Bakar, Allah Ta'ala kisah kepada hei Abu Bakar. Tuhan sendiri kisah pada Abu Bakar. Ni apa? Al-mubasyirina bil jannah, orang-orang yang diberita kesukaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata syurga. Belum pada nak pejam mata, belum nak suk nyawa, belum nak habis nyawa. Jadi Allah kisah dah kepada mereka. Ada Nabi royak dah kata, hei puakmu semua 10 orang ni, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, daripada Abdurrahman bin Auf, puak ni masuk syurga. Nabi royak kata, hei puakmu Tuhan suruh masuk syurga, puakmu Tuhan jadi syurga. Lepas tu Tuhan royak kepada ku, Nabi kata, hei Abu Bakar, Allah Subhanahu wa ta'ala kisah padamu Abu Bakar. Pak kita tak sih Tuhan kata kan, Tuhan kata dalam satu ayat lagi nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fina rijahannam khalidina fiha ulaika
ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Tuhan kata dalam Quran. Patu pada pemimpin-pemimpin semua daripada Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal. Kita kena fikir di hari ni, gapo dah kita buat pada penduduk-penduduk kita. Semua tu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua itu kamu itu daripada orang yang menjaga, orang yang memelihara. Ialah Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu orang yang menjagakan rakyat kamu dan tiap-tiap kamu akan disoalkan tentang rakyat kamu. Rakyat kamu dah makan dah? Rakyat mu duk susah lah kapung mungkin tanya ke dak. Rakyat mu saat ni tak ada makan mu tanya ke dak. Rakyat mu tak semaya lah kapung Jumaat 3 kali Jumaat mungkin tanya ke dak. Tu Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu tu orang yang menjaga mereka, kamu akan disoal, ditanyakan daripada rakyat kamu. Satu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia saat tu masuk kepada satu tempat, satu rumah waktu malam macam ni. Umar Ibn Khattab dikata Amirul Mukminin. Kita tengok satu orang tua tino, anak 2-3 orang duk goreng dalam koli. Duk goreng punya krok-krek. Duk goreng toko batu. Ibu apa? Kemudian Umar saat itu ketuk pintu, kok. Dah, dia kata ya mar'atu, hei mar'at, ta'ali ilayya. Mai kau ni start. Munda wak gapo hei para puan. Dia kata aku duk goreng batu. Kenapa aku duk goreng batu? Aku makan ni tak ada. Kenapa makan tak ada? Aku fakir, aku susah. Lepas tu sebab aku goreng toko batu di dalam koli supaya nak anak kuleno dengan kata aku duk makan ni, ya jenera orang gitu. Tapi makan dah tak ada. Hei para puan, mungkin tanya dak Umar, mungkin jumpa dengan Umar ke dak? Maka para puan kata, aku tak kenal Umar duk di mana. Siapa dia Umar? Siapa dia Amirul Mukminin? Ini no yak tak kerja Umar, dia jadi pemimpin. Ia satu malam dia pergi tengok kepada rumah dah bagi penggemar daripada rakyat-rakyat dia, tengok duk goreng toko batu, dia pergi tanya, mu tak cari Umar tak kah? Kemudian Umar ni kata daripada ulamanya, Umar waktu malam kalau dia ada satu salah, dia ambil rotai pukul tak belakang, dia piak sutik. Kalau dia kerja ada salah tengah hari dengan rakyat dia, kalau salah 2 perkara, dia godai 2 butir tak belakang dia. Kalau dia salah 3 perkara, dia godai 3 butir. Kemudian ketika Umar Ibn Khattab dia wafat, dia mati, tak belakang bekas rotai aja. Kenapa dia mau tanya Umar, hei Umar Ibn Khattab, sebab apa boleh mu saat ni godai pukul tak belakang mu sendiri? Dia kata aku godai belai-belai, takut Tuhan godai dengan penyemuk dengan api neraka. Takut Tuhan godai dia di akhirat esok dengan penyemuk daripada api neraka. Sebab tu dia godai belai-belai. Ini daripada pemimpin-pemimpin Umar Ibn Khattab. Lepas tu Tuhan sebut dalam Quran ni, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur dengan Allah, daripada kafir musyrikin, daripada kafir semua berhala, mereka ini dikatakan sejahat-jahat daripada golongan manusia. Patut sebut pula lagi daripada satu ayat, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Hei orang-orang yang beriman dengan Allah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal sebagai amalan yang salah, mereka itu daripada golongan manusia yang sebaik-baiknya. Kemudian kita pergi sejid orang yang baik. Kemudian kita pergi semaya sejid, dikata kita orang beriman kepada Allah dan kita beramal sebagai amalan salah, maka Tuhan gelar kita di dalam Quran sebaik-baik daripada golongan manusia ibu bapa. Kemudian orang-orang pemimpin ini daripada fawak punam di atas jalan keadilan. Yang pertama dia kena ada ilmu, yang kedua dia kena ada keadilan. Adil ni Tuhan adil, kita kena adil.
Misal kita nak kecek muda adil ni wak sama. Wak bersama gapo adil? Apa yutitam, yakni orang panggil bahasa Arab sawa ataupun istiwa ataupun taswiyah, yakni bersamaan di antara rakyat-rakyat kita, tak pilih kasih. Sama ada ni keluarga kita, rakyat kita juga. Sama ada ni bukan daripada keluarga kita, rakyat. Mana kita wisama di antara reta hai kita, mana kata kita wi bersama mana kata jangan berat sebelah. Sebab itulah kalau jadi tok qadi kan, ya tak apa makruh dan haram nak ambilkan orang panggil buah tangan. Orang jadi tok qadi kan, duk di tok qadi, duk kerja di majlis, kerja di tempat tok qadi, kamar di ada masalah duk balah buku tanah, buku gapo, maka tok qadi tu haram dia nak mengambilkan buah tangan, tak leh. Dah, sebab apa? Takut jadi kasih sebelah. Takut jadi makin hati sebelah. Sebab itulah yang dua syarat bagi pemimpin, dia saat ni tu kena ada keadilan. Keadilan kena sama. Kalau kita tengok keadilan setengah daripada Nabi SAW gini, satu hari Nabi SAW bini dia 9. Bini Rasulullah 9 orang. Papa kita bini 9, jangan dia gaduh. Puak Syiah bini 9, apa kita tak boleh 9 tu nama dua turut tu. Turut Syiah tu. Mana ayat kata puak Syiah yang pergi 9, apa kita pergi 4. Ayat mari tu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulasa wa ruba'. Ni ayat boleh bini 4 ni. Kan apa tu bini 4 ni. Kagak apa tak nak kelik pasal apa pun sini mungkin. Bukan nak royak. Nak royak kata dalam ayat ni, sebut bini 4 ujian mari dulu. Ni nak royak kata Syiah yang pergi ayat ni boleh bini 9. Bagi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah boleh bini 4. Faham tak? Ayat katanya ni fankihu ma tabalakum, maka hendak berkawinlah kamu akan barang, akan perempuan yang terbaik bagi kamu. Gapo ma tabalakum minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Fankihu bagi orang ngaji kaedah, dia kata wajib. Fankihu fi amma, wajib kena bini 3 bini 4 kali kira fi amma. Tapi ya ada sarif yang lain yang memalih kata sunat. Sunat tu sekira mana? Sekira kata kamu boleh adik, boleh buat bersama tetangga di antara bini kamu yang 3 yang 4 ini. Kamading mana boleh kata kita bini 4, hati kata fankihu ma tabalakum minan nisa mathna, emo nak kahwin 2, wa thulatha, emo nak tikahnya nak kahwin 3, wa ruba'a, ataupun nak kahwin 4 selalu pun tak ada apa. Ni ayat kata boleh bini 4 tu ayat mari. Tapi golikkan kita di hari ni tak boleh nak buat ke mana ni. Jarang orang sangat boleh buat, tak ada nayuk nak buat, tak boleh. Tak ada tak nebel, kadang pecah rumah tangga. Dah kadang-kadang bukan dia seni. Dah bukan dia seni masalah ni. Malaikat dari Jazair so yang boleh bini 4 weh. Kau anak boleh bini 4 Jazair. Jazair ni nari Arab. Lepas tu puak kita nak hijrah pergi sana pergi. Nari Jazair ni kalau tok laki saat ni tu nak bining duit tak ada. Kerja tolong bayar belanja wi ko tok laki. Kalau bini tua pergi sekat masalah tok laki nak bini 2 bini 3, bini tua nak masuk go. Ni nagiya nak royak nagiya. Sebab nagiya tu orang tino ramah sangat. Lepas tu jadi fitnah berzina banyak berdoa. Kerja tak tahu nak buat lagu mana. Paksa orang jatuh kena mikpak. Kalau jatuh tak ada duit nak belanja, kerja tolong belanja duit. Lepas tu kalau bini tua tak wituk laki bini 2 ni 3, bini tua tu kena masuk go 10 tahun. Panak tak? Tak pasal kan? Lepas tu foto email kalau nak pergi hijrah sana boleh pergi. Dah. Tapi fok Syiah ya pakai kata boleh bini 9, ya pakai tu mana? Ni kita noyak sini. Bukan nak suruh orang sini bini 4 dak ni. Jangan silap faham ke. Tapi nak kecek hukum ni ada. Orang tino semua pun nak faham, nak buka hati sikit lah. Ni kau sebut bini 4 kapiah, masih lalu tetung dah. Jangan. Dia berlawan dengan hukum tu tu. Dah, kena buka hati sikit dah. Kemudiannya hak Syiah bagaimana? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. 2.
Wa sulasa 3 jadi 5. Wa ruba'a 4. Sebab dia tak boleh bini 9. Tapi Nabi SAW ni kita nak ayat keadilan di antara ketua dan pemimpin. Dia kena adil di antara rakyat, supaya tok lelaki dia kena adil di antara bini pak dia. Nabi SAW dia bini 9. Kenapa Nabi boleh bini 9? Nabi sore ulama royak atau kekuatan badan dia ni supaya dengan orang jatuh sebelah orang. Kekuatan yang Nabi ni Allah Ta'ala wik dia kekuatan ar-rijal, ar-rujula, kekuatan jatuh dia ni supaya dia sore ni seumpama menepati orang jatuh dalam sebelah orang, baru kekuatan Nabi sore. Pas kita hak sore tu pun duk heret pun dikekong deh. Pas tengah-tengah tu kadang-kadang bin ada setengah tu motor seroyak kat orang mana-mana. Bining malam mula-mula bini tengok tak ada. Bining malam 2 bini cari tak temu. Bining malam 3 bini cari tak laki kuduk mana. Gidok nusuk celah tujeng. Nusuk celah tujeng weh. Pada buku apa ni? Ni kena royatan kena ngaku nak kena ngaku. Hak peseng nak kecek guna kata. Jadi itu ni dalam ni deh. Nusuk le tujeng weh. Lepas tu sebab itulah kita jangan buat jadi sedap sangat royatan pun jangan sedap sangat. Kalau kata tak erak ngaku tak erak. Mudah tu bomo nak ubah. Ni kadang-kadang lu tuai tu tak erak dah tapi dia buat gerah mula. Dia mata cik, mun tak gana cik. Oh, kau mari wit tepuh we. Ada wit tepuh we. Sepah pak cu tu dia mun jumpa dengan dia satu hari duk dah kopi. Pas dia pagi hari tu kaya petisi rambut belah gitu budak pitik udah dosa belah gitu nampak menyok tu macam ganda nampak jangok ni hari ni. Budak ni nampak buat tahu-tahu dek. Buat tahu-tahu buat reti-reti bodoh satu hari tu dia mau tegar je pula. Pakai budak pitik menyok dan rambut pun dia mau tanya cu. Nampak jadi macam ni, nampak kau kemas lah ni. Buat tahu-tahu. Sekali lagi dia mau tanya lagu tu cu. Guna cu. Nampak kemas gini. Teriak weh. Teriak, pak cu teriak. Sek teriak. Kau mana? Orang Tino kau buruk besar dengan orang lain, bukan ngaku ya tak? Ni buku ni. Jangan dok gaduh. Pak jatuh pun kalau asa itu goyak babo jadi nyata-nyata. Banyak gak pergi ke rumah ni apa sini ni. Deh, apa sini kata orang panggil hendak kuda tapi kuda saat itu orang panggil lari tak sup lah orang panggil. Deh, lari sekodah-kodah lompat tu lompat tapi lompat nak pagar tak leh. Deh, lepas tu saat itu bini nak bini cari dok nusuk lek tujeng. Lek peti air, peti sejuk. Bini terik 2 pula dah bini cari pula. Kamu tak ada tu laki ku pergi ke mana? Malam 2 cari pula lah. Nusuk kate malam 3. Ni orang panggil mana kata kena itu gak ni. Deh, kena bakat-bakat itu gak. Kalau orang jatuh dobek ni kena ngaku kena ngaku. Jangan buat kerah mulut tak jadi. Kerah mulut sore Deh. Tu dia. Dia tak boleh malu benda ni. Orang panggil kita kena kecek nyata-nyata. Lepas tu orang panggil nak wisni duduk dalam rumah tangga ni. Orang panggil kena sepehe. Kena sepehe ke mari. Lepas tu pemimpin kita ayat dah keadilan. Nabi SAW bini Yasmila ya wak sama. Nabi kata nak, ya Allah, kismah aku wak boleh. Apa kismah? Giliran biningku saat ni ku wak boleh. Hak ni sari. 9 hari tu cukup giliran. At-taswiyah, bersamaan pada giliran ini aku kuasa ya Allah. Tapi masalah al-hubbu, kasih aku kepada yang mana sore, hak ni ku tak lewat, ni bukan milikku ya Allah. Bagi ketua pun sama. Masalah kita rakyat sama. Tu email pun rakyat kita belaka. Jatuh betina, hala besar, waris tak waris, makna kita kena buat sama. Dah kena buat menjadi super. Ini orang panggil pemimpin. Dan ini tanggungjawab pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu orang kena jagakan rakyat. Kamu akan ditanyakan persoalan rakyat di hadapan Allah satu hari. Kemudian pemimpin itu kena tanya, kena kecek, kena kira. Kalau makmum kita tak tubik jemaah, kita kena pergi kecek je. Kalau kita tak pergi kecek, kita kena tanggungjawab lah di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu mau ingat dah,
tu gua matahari dia kata fakmu kalau klik jadi gigi kalau dia nak tok tu imi jangan jadi tu imi dia jangan jadi tu imi mu jangan jadi tu usaha dia lah. Lepas tu kok mana kau tak saya jadi malaikat kalau misalnya kampung mung tak ada orang aling tak ada orang panas semua jahil belaka orang jahil belaka lah kampung mung dah maka mung boleh jadilah takmir. Kalau ada orang lain lagi ada yang aling selain pada mung lagi mu jadi takmir tak ada apa nah kami kita tak ada orang yang aling orang yang panas dah mu kena jadi wajib tika tu mu jadi nah jadi takmir. Sebab tu Nabi SAW buku giliran sama sari-sari hak ni sari Nabi takut kuasa ya Allah aku nak bersamaan pada giliran aku nak buat adil pada kegiliran pada yutitan pada giliran tapi kasih hak mana kuat tu pun awak tak boleh hak tu duduk dalam hati deh ibu bapa yang dirahmati dan pula masalah orang nak jadi pemimpin syarat yang ketiga syarat pertama berilmu syarat yang kedua keadilan syarat yang ketiga al-kifayatu apa makna al-kifayah yakni orang nak jadi pemimpin tu kena orang pesi gagah-gagah sikit lah pesi orang cukup lekat lingkar orang nak jadi nayuk pun nak ngutu pun menyok bobo juga altih kita orang nak jadi nayuk nak jadi tok nebel nak jadi kemeni diri nayuk diri tok kemeni diri pun duk heret apa heret kodi ke apa heret kodi kau tak pas tu imej diri makin tak cukup kena duk bergetar ke rakyat umur tu imej pun tak sudah lagi kereta tu imej pun tak ada pas rakyat susah kau turun ni nak minta tupai tu imej kau anak tu imej di mutu kereta tak ada. Sebab tu syarat yang tiga bagi orang nak jadi pemimpin kena al-kifayah. Gapo kifayah? Yakni kena cukup lekat daripada kenderaan, masalah hidup daripada duit pitih, daripada kenderaan, rumah tangga apa kena cukup lekat. Memadai. Sebab tu nak jadi pemimpin tu kena hidup situ. Baru sudah kita tengok Sayyidina Uthman orang yang kaya, Sayyid Abu Bakar orang yang kaya, dan Umar Ibn Khattab pun sama orang yang kaya. Hak yang susah sikit Sayyidina Ali. Orang nak jadi pemimpin mana orang cukup lekat dengan ilmunya cukup, dengan masalah berbelanja pun cukup, dengan kedudukan daripada rumah, daripada duit piti pun cukup. Inilah masalah orang nak jadi pemimpin. Yang keempat syarat daripada orang saat itu nak jadi pemimpin ayyakuna salimal hawasi wal a'dha. Orang nak jadi pemimpin ni kena sempurna weh. Gapo dia? Jangan masalah kita tahu perasaan bagi pemimpin tu kena sempurna. Hawas dia perasaan ni pemimpin di perasaan tak sempurna. Hidung tak bau. Mata buta jadi tak nebel weh. Timi tulis. Oh nama amun ayat timi. Gini kah sama tu? Hai. Wana timi dengar tulis. Orang royak gapo timi. Kita dah mau nak nikah esok ni. Anak mau nak nikah. Hai. Nikah ya gapo? Nikah. Nikah ngapi ya? Dak hai gitu. Jadi pening mak mu pun pening. Sebab tu orang nak jadi tok imi, nak jadi pemimpin, perasaan lidah dia kena sepenuh, perasaan hidung dia kena sepenuh, mata dia kena sepenuh, kemudian kaki tangan dia kena sepenuh, telinga dia kena sepenuh, mata dia kena sepenuh. Ini syarat-syarat bagi orang nak jadi pemimpin. Ni pemimpin yang kita perlunya. Kita nak latih, kita nak pilih hak moyak ni. Lepas tu misalnya kelas kampung kita tikmin ni sama dua ni sama ngaji. Lepas tu sama ngaji lah kau kata sama ngaji. Nak pergi dia di tikmin. Ni ngaji mau ngaji aling sama aling. Tengok pula dia jangok. Nak pilih pula dia jangok, tikmin mana jangok. Pilih pula tikmin mana jangok. Sama jangok kau tinggi sama tinggi tubuh lepas tinggi belakang. Jalan tak ada siapa yang kecoh. Lepas tu janguk sama janguk. Lepas tu kaya pun sama kaya. Mutu dah sama 2 T. Kereta sama dah 2 T. Sama 2. Umur sama besar. Lepas tu kira pergi ke bini pula. Bini tekmih mana janguk. Siapa ke bini? Hukum bekos tu kira. Bini tekmih mana janguk. Kira lah. Hak bini kosing ni dengan mamak ni. Bini kosing jadi tekmih ni. Dengan bini Muhammad ni. Hak mana janguk. Lepas tu bini sama jangok dah weh. Tengok anak pula siapa yang jangok dah. Oh, cik siapa tahu tu weh. Pas buat kita tak ada cik siapa tahu tu umur deh.
Hana ya tak ulama tu ya cek ya periksa siapa setara tu orang nak jadi pemimpin-pemimpin. Itu ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamu dia orang-orang yang boleh duduk di bawah bayan arasy ilahi. Kamu dia orang-orang yang boleh duduk di bawah syurga Allah Subhanahu wa taala ialah daripada pemimpin. Kamu dia pemimpin saat itu di akhirat esok, di akhirat dulu. Lepas pada bangkit pada masyarakat tu dia duduk di mana? Ialah dia duduk di bawah bayangnya arasy. Nah, bayangnya arasy ni duduk terbai ke apa surat ni? Surat catat dia duduk terbai di bawah bayangnya arasy. Arasy ilahi sebesar-besar makhluk. Lepas tu didapat arasy ilahi ada kursi. Kalau kita baca dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Atas kursi tu hak tu sebut dalam Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi tu duk danai duk berdepak di dapat arasy ilahi. Kemudian ada arasy ilahi ni sebagai jadi hatta bagi syurga Allah. Kemudian di bawah arasy ni orang panggil duk terbai surat catat kita duk terbai. Angin di bawah arah ni lah duk membawakan surat catat kita mari kepada kita. Kalau Fatimah pun surat catat Fatimah, kalau Muhammad pun surat catat Muhammad, kalau Abdullah pun Abdullah. Mari terbai, mari di bawah bayan arasy ilahi. Kemudian imam yang adil, sama ada daripada email kita adil, cara rakyatnya sempurna, cara rakyat jadi bersama daripada Tok Khatib Tok Bilal kita bersama masya-Allah hujan deh. Rahmat Allah Taala besar sangat deh. Lepas tu puan bodoh hujan tu Allahu akbar tu tanya tu. Hujan kata ya Allah demo tu Fatimah tu Khadijah tu Sung tu ataupun Zainab tu ataupun Hasnah tu dia biasa duduk dengan ceramah agama Abu Fikri mari dia kata malam ni basah tak apa lagi klik mandi sejuk dah basah dah pergi lari kan tak pasal apa-apa mari jauh ni tak ada apa ni demo klik lari duduk kampung keluar ni ya apa klik lari pun duduk rumah tu ya kalau klik lari apa-apa tak mari dah isak-isak kampung keluar ni tengok ujian kau jadi koyak kau jadi ni aduh Masya Allah tabarakallah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Wahai Allah, mintalah jadi hujan rahmat kepada kampung keluar ini. Lepas tu minta kita buka pintu rahmat rezeki sini. Lepas tu kita berkat ke orang sini. Lepas tu selamat orang sini. Lepas tu selamat anak cucu orang sini semua. Minta jadi berkat deh. Nak berkat ya, tak ada nak apa dia nak berkat nah. Kamu dia pemimpin saat itu apabila dia tu adil, Allah Subhanahu wa taala cedek di dia saat itu akhirat nanti di pada mahsyar, Allah taala tuliskan zillul imamil adil. Tu hewi satu bayangi payung, orang panggil payung imam yang adil. Sama ada daripada tu imam, sama ada daripada tu khatib, sama ada daripada nayuk obota, daripada kenemene, daripada kemene dan nebe. Allah taala wizillul imamil adil, ialah berikan payung-payung bagi siapa dia? Ialah bagi orang-orang pemimpin semua daripada tu imam, tu khatib, tu bilal. Dah kepada ibu bapa semua dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala cadai bagi kita syurga, lapai pintu semua syurga. Kaman dia lapai pintu syurga ni daripada Ibnu Abbas, amak nak baca hujungnya. Nah hujan kau jadi dah. Maka hujan pun kau lebat alhamdulillah. Tuhan oyak kau mana mau tak tahu juga, tapi mau asal alhamdulillah lah. Rahmat Allah taala sangat besar. Dah. Lepas tu pergi ceramah ingat kali hujan ni di Sebayun sekali. Lepas tu ceramah di Lubuk Bayah sekali hujan beg ni. Hujan macam ni. Orang Sebayun tak ada lari, duduk tengah tu siapa dah. Siapa kena main payung tak ada lari, tu ya ada. Kalau dia mau lari bapa nak berhenti. Dia tak lari, dia duduk tengah badai. Apa ni lari bapa nak berhenti ke? Kemudian bagi kita saat itu syurga ialah dikatakan syurga yang Allah Subhanahu wa taala cadai bagi kita lapai pintu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu taala. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala lil jannati samaniyatu abwabin min az-zahabi al-murassa'i bil jawahir.
Bagi syurga Allah Subhanahu wa taala tu ada 8 pintu. Nah, 8 pintu syurga saat itu Allah Subhanahu wa taala caluk akan dia, Allah taala calikan dia, hiasikan dia dengan permata-permata. Ni permata lagi. Supaya rumah kita berjanguk, rumah kita nganggap apa? Ngan sampai cat. Rumah kita jangok dengan kita sakut bunga, rumah kita jangok dengan kita tak cekang, rumah kita jangok dengan sofa, kan? Maka akhirat Isa Allah Ta'ala jangokkan syurga ialah dengan permata-permata al-murassa'i bil jawahiri, yakni Tuhan menghiasikan syurga itu dengan segala permata-permata. Kemudian dituliskan alal babi, maktubun alal babil awwali, dituliskan di atas pintu syurga yang pertama itu apa? Ini hujung ni. Patut dengan moleklah saat ni kita kecek pemimpin yang adil. Maka pemimpin syarat pertama kena berilmu, kena alim. Yang kedua dia kena ada keadilan, yutitam. Yang tiga dia tu kena orang yang mencukupi, ada cukup lekat di diri dia daripada hartanya, daripada rumahnya, daripada kereta kenderaannya. Dan yang keempat dia tu orang salim al-hawasi wal-a'dha, orang yang sempurna perasaan dan pula anggota-anggota. Kemudian bagi orang-orang jadi pemimpin di akhirat Isa Allah Ta'ala letak dia di bawah bayangan arasy ilahi, la zilla illa zillu. Lepas tu bagi kita semua ni Allah Ta'ala cadangkan 8 pintu syurga. Kemudian 8 pintu syurga saat ni yang dihiasi, dijangokkan dia dengan permata-permata. Kemudian ditulis di atas pintu yang pertama dari perada syurga dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhan tulis di pintu syurga yang mula-mula. Mula-mula pintu syurga saat itu Allah Subhanahu wa taala tulisnya pintu syurga hak bab yang pertama Tuhan tulis dengan nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya kita lah ni pun nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu syurga yang Allah Ta'ala nak buat kita akhirat Isa ialah pintu tulisnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni pintu bagi siapa? Wa huwa babul anbiya'i wal mursalin wasyuhada' wal asqiya'i. Ni dikatakan pintu bagi orang-orang jadi nabi, dan pintu orang yang jadi rasul, dan pintu bagi orang-orang mati syahid, dan pintu bagi orang-orang yang bawah di atas dunia. Pintu ni dia tulis lah. Nak masuk pintu dia tulis apa pintu syurga tu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kata ni La ilaha illallah ni kena banyak kita sebutkan. Siapa dia boleh kata La ilaha illallah, maka orang ini kan mati dalam kalimah La ilaha illallah, orang ini kan masuk syurga. Karena syurga yang pertama Allah Ta'ala tulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni pintu bagi para nabi, para mursalin, dan pula pintu bagi orang-orang mati syahid, dan pula orang-orang yang bawah. Orang bawah pun boleh masuk itu ni weh. Pada tak dunia tak kuping tak kuping. Orang minta kerak ya wi, orang nak buat sejid pun ya wi, orang nak minta buat masalah pun ya wi, orang minta untuk anak yatim pun ya borah dia ni. Ya borah sangat-sangatnya di atas dunia dengan harta benda dia. Apabila sebut kata fi sabilillah, apabila sebut kata di jalan Allah, dia tak kuasa saya, maka dia boleh masuk di pintu syurganya yang bernama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pintu yang kedua daripada pintu syurga ialah pintunya babul musallin alladzina yukammiluna as-salata al-muzakkira. Ada dia saat itu yukammiluna as-salat wal wudu'a. Pintu yang kedua. Pintu yang keduanya Allah Ta'ala tulis babul musallin. Saat ini babul la ilaha illallah. Ini pintu bagi para nabi dan para mursalin. Dan pintu yang kedua Allah Ta'ala tulis pintu syurga ni babul musallin, pintu orang yang semaya. Orang semaya mana? Alladzina yukammiluna as-salata wal wudu. Orang yang sempurnakan semaya dia dan sempurnakan wudu dia. Perak ni. Dah orang sempurna semaya dia. Sempurna lagu mana semaya dia? Ya sempurna semaya dia ni dengan takbir dia. Semaya yang penuh takbir dia.
Dia semaya dia kebir dia kena lah. Bukan dia semaya takbir jadi kurak orang nak baca, bukan. Kau nak muat Allah, bukan. Nah, kadang-kadang setengah tu takbir pun ada macam-macam tu takbir tu. Kadang-kadang kau ning pada Allah buat akbar ada ke? Kau nak tak ada dah. Kadang-kadang takbir di sini pun ada Allah ada ke? Kau nak muat les semaya pun ada. Kadang-kadang takbir tu macam-macam. Kadang-kadang Allah 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 ada ke? Ada Allah 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 Allah. Dengar? Ada juga takbir ya. Cuma dia takbir wis penuh, semaya wis penuh. Semaya kebir ya wis penuh. Cuma dia pakai qiyam dia wis penuh. Baca Fatihah ya wis penuh. Fatihah baca wis penuh, naik bukan baca wis tak penuh. Dah sedap wis. Kau sejuk ni. Kau jadi. Semaya dia wis sepenuhnya takbir ya sepenuh, baca Fatihah ya pun wis penuh, bukan baca Fatihah tak penuh nah. Baca Fatihah pun wis penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, baca wis putih nah. Bukan ada silah gitu. Nah, baca wis penuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca wis penuh. Dah masalah takbir dia pun kena, Fatihah dia pun kena, masalah rokok dia pun kena. Dah rokok tu betul molek laki dia tu. Lepas tu masalahnya kita kata iktidal dia pun kena, dan pula masalah kita kata ambil wuduk dia pun kena. Orang yang semaya, yang betul cara semaya, yang sepenuh cara semaya ibu bapa, yang sepenuh cara wuduk dia, cara ambil semaya lebih kena molek dah. Lepas tu nak besarnya semaya tu jangan gaduh ni mau jumpa ni Allahu Akbar. Kata pok demo ni semaya lah mananya 2 minit seminit sudah dah 4 rakaat weh. Yo semaya lagu mana? Kita rasa pelik ke? Kita tak ada rokok, yo dia 2 rakaat dah. Kita tak ada rokok, dia 2 rakaat dah. Kita tak ada wina tahiyat awal lagi tasyawal, ya sudah dah wis alat dah. Ni masalah semaya ni bu bapak nah payah juga. Semaya tu nak boleh semaya tu payah dah. Tapi nak wis semaya wis sempurna, nak wis kena dengan cara hak syarat no, dengan hak Quran no, dengan hak hadis no, dengan hak ulama no. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semaya semacam mana aku semaya. Aku semaya kebir lagu mana Nabi tamu kebir bet tu. Aku usalli lagu mana muat lagu tu. Aku qiyam lagu mana qiyam macam tu. Aku rokok macam tu. Deh kamu dia cara ambil asmaya pun we kena nah. Selak tim molek nah. Ambil asmaya banyak puak-puak kita tak kena. Cara semaya tu gaduh-gaduh supaya patu padi curi lah semaya. Orang panggil curi lah semaya, yakni puak semaya tak ada tamak nina. Apabila seorang semaya tak ada tamak nina, bermakna kata semaya dia saat itu orang panggil curi di dalam semaya. Rokok tak ada tetap bakit dah. Sujud tak ada tetap perfect nah, tak ada tetap muka dahi, dia bakit dah. Kadang-kadang dia saat ni sujud tak ada tetap lagi dahi dia akad dah, tak ada kata subhanallah, tak ada qada tu. Dia akad dah. Ini orang panggil orang yang bercuri di dalam semaya, ataupun ulama buat banding kata seperti ayam yang patuk padi. Nah, curi lah semaya. Dah. Patu cara ambil asmaya kita wis sempurna. Nah, sepenuh cara ambil wis sempurna. Patu kita belum ambil asmaya baca doa dulu. Allahumma ufirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Maka kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Patu lepas doa kita niat pula, ya Allah, ya ilahi, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Belum ambil asmaya tu. Hak ni tak syahadat kita besar dalam kitab Mulyatul Musalli. Lepas pada baca doa Nabi ajar, Allahumma ufirli zambi wa wasi'li fi dari
malai wa barik li fi rizqi. Lepas tu kita niat pula, ya Allah ya ilahi ya Tuhanku, ampunkanlah dosa mataku kalau aku dah tengok benda tak molek ya Allah. Ampunlah dosa mulutku kalau aku ada kata kok ya Allah. Ampunlah dosa telingaku kalau aku ada dengar benda tak molek ya Allah. Ampunlah dosa tanganku kalau gistuh benda tak comel ya Allah. Niat pula, belum daripada kita nak basuhkan tangan kita, niat dulu. Niat minta Tuhan ampun dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa apa semua ni, minta Tuhan ampun. Kemudian orang yang mesempurnakan semaya, yukammilus salata wal wudu'a, orang yang mesempurnakan semaya dan wudu', orang ini Tuhan tulis dia akan masuk dalam syurga. Babul musallina, pintu yang akan dia masuk, nama pintu al-musallin, orang-orang yang semaya dan orang-orang yang ibadat dan orang-orang yang sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni Tuhan jaga pintu khas bagi dia, ialah pintu babul musallin, ialah pintu orang-orang yang semaya. Ibu bapa kita nak masuk pintu nak masuk pintu orang barah, kita barah tak? Tak ada barah tak boleh masuk. Kalau kita nak masuk pintu anbiya, kita nabi tak? Bukan nabi, tak boleh masuk. Kita nak masuk pintu mursalin, kita mursalin, tak ada mursalin. Kita mati syahid, tak ada mati syahid. Lepas tu kita boleh masuk dengan cara pintu-pintu syurga yang bernama babul musallina, pintu orang semaya. Dan pintu yang tiga yang Allah Ta'ala cadai bagi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman, pintu syurga yang ketiga, pintu nama gapo dia ibu bapa yang dirahmati, ialah babul muzakkina amwalahum, ialah pintu bagi orang yang memberikan zakat akan harta-harta mereka. Orang ni yang nego, dia keluar zakat. Orang ni dia ada duit, dia keluar zakat. Patut di dalam tahan-tahan dia keluar zakat terah. Dan kalau dia menega cukupkan nisab, cukupkan haul, dia keluar zakat. Ibu bapa bagi hak pok-pok duit menega tu deh. Kalau nak wijaya kena keluar zakat nah. Jangan duk jadi lari pada zakat. Kalau kita lari pada zakat, harta kita tak berkat. Harta kita duk campur dengan najis, harta kita duk campur dengan benda cuma. Karena Tuhan kata innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina. Lagi pula nah Tuhan kata laginya wa fi sabilillah wa banis sabilah. Tuhan kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Dah zakat kita tu kita kena keluar kepada asnah-asnah yang lapeh. Lepas tu dia mau kata zakat kita keluar pada anak yatim, hak tu zakat anak yatim tak boleh makan zakat nah. Anak yatim tak ada masuk dalam asnah yang lapeh. Anak yatim dia boleh makan bahagia zakat, boleh makan. Suku pula kita nak wi suku dia panggil di tengah sedekah suku zakat daripada hak anak yatim, hak anak yatim. Nah yang kata zakat perniagaan kita, misalnya kita buat niaga tu 100 juta, patah ni kita labur 500,000, kama di 500,000 tu dia panggil cukupnya nisab dan cukupnya haul, maka wajib tak kita keluar zakat kepada al-fuqara. Kata innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ni kita kena keluar zakat kita pada orang ni. Lepas tu banyak kita tengok pokok kita duk saya zakat. Apabila siapa waktu negara boleh juta, zakat kita 25,000. Kalau 100,000 2,500. Kalau sejuta 25,000. Kalau 10 juta 250,000. Tapi 250,000 ataupun 25,000 ataupun 2,500 tu kita saya nak pergi ke demo. Bahkan hak tu bukan hak kita tu. Hak ni bagi al-asnafis tsamaniyah. Hak ni orang panggil bagi asnaf yang lapeh. Bagi fakir, bagi miskin, bagi pemungut dan akan zakat, dan daripada muallaf orang yang bahasa baru masuk Islam, dan hamba-hamba yang boleh makan zakat. Tapi kita kita nego siapa boleh dah labur 100,000, yakni kita tak cukup dah mah berat 5 kut cuk 5, tapi kita nak keluar zakat pada fakir miskin. Makna kita ambil harta demo, kita makan duit demo, mai campur dengan duit hak halal kita, duit hak cuci kita mai campur dengan benda haram.
Kama dia ulama kata izajtama al halal wal haram ghullibal haram. Apabila campur benda yang halal dengan benda yang haram, maka dibenihkan benda haram. Walaupun duit kita halal tu banyak, tapi dicampur sikit dengan benda haram, haram pi. Sebab tu orang duk makan zakat, tak mau keluar zakat, duk menegahkan zakat, mani'uz zakat, orang rezeki dia tak berkat. Nah, tapi orang yang keluar zakat, yang beri zakat, orang dia boleh masukkan pintu syurga yang bernama babul muzakkina amwalahum. Yang keempatnya, orang yang boleh masuk pintu mana? Babul amirina bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Babul amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Ni siapa dia boleh masuk pintu ni? Ni pemimpin-pemimpin ada. Mau nak kerja sini ni? Hak nak sini. Pemimpin-pemimpin yang adil, ataupun daripada pemimpin adil, daripada Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal, daripada kamakan, daripada nayu ataupun itu ini dah. Kaman dia hidup tah dunia, dia retah dengan adil, dia tak pilih kasih, tak pilih sayang, maka dia boleh masuk pintu syurga yang bernama babul amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Dia boleh masuk pintunya, dia suruh dengan jaga, dengan benda-benda yang terbaik, dia suruhkan rakyat dia buat baik, dia suruh rakyat dia pergi semaya, dia suruh rakyat dia keluar zakat, dia suruh rakyat dia tubik Jumaat, dan dia larangkan benda-benda yang tak baik. Ini pintu syurga yang dicedekkan kepada al-imamul adil, ataupun daripada fawak punam di atas orang panggil pentan dia tu keadilan. Dia boleh masuk pintu syurga yang bernama babul amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Dah, alhamdulillah ibu bapa. Pasti kita pilihlah mau nak besar hujung ni. Ani je pukul 11 dah, tapi orang sini lawan ni. Dah, tak ada apa-apa, tak ada lari ni. Duk situ. Tapi hak duk tubik apa dia mengiduk ngigang masuk syurga pun dah tu. Kada ngigang masuk syurga. Dah tu. Duk ngigang kata kawan ni nak langit yang 7 dah ni. Alhamdulillah dah. InsyaAllah dah. Amo nak pergi lagi pun nampak jauh malam ni. Tapi hujan pun tengah dah lebat ni. Lepas tu lagu mana orang-orang sini ni. Nak yang mau pergi lagi, mau nak pergi tak ada apa. Tapi nak share lah kepada orang tua-tua kita sini. Kalau nak uji anak cucu berkat, ibu bapa sana itu kena banyak doa dah. Banyak doa lepas semaya, lepas tu banyak doa 3 matahari nak jatuh untuk anak-anak dah. Kalau ibu bapa nak uji anak juru, mau nak share hujung ni, nak share hujung. Kalau nak uji anak juru, nak uji anak pakar ni tok-tok nenek ambo sana itu. Puak amor ni nak kecek mudah-mudahnya. Atau nenek amor ni orang panggil 7 lapis dan 3 lapis, mau lapis yang 3 dah. Lapis semua ni lapis yang 3. Kalau puak amor ni banyak ke buka pondok aja. Banyak buka pondok sebab tu nenek amor ni dia berdoanya minta anak cucu dia tu aling 7 lapis. 7 lapis sebab dia satu hari dia boleh Lailatul Qadar. Dia berdoa kata, ya Allah, ya Ilahi, mintalah anak cucuku tu aling 7 lapis. Lepas tu bagi ibu bapa mau nak share hari ni, sebab banyak dok pergi dok minta tetangga anak hak dia jadi tak reti, anak hak dia jadi tak pakar, anak hak dia jadi tak dengar kata. Baru ni mak dia maju pak ngamuk teriak nangis-nangis. Kenapa mak nak duduk rumah tak berani? Kenapa anak nak tikai dengan pisah, anak nak hantar dengan bajak, mak tak berani nak duduk. Sebab apa? Sebab anak dekat ya abah, anak lekat ya abah, anak lekat ubat gila, anak mainkan masalah ketung, maka mak ya tak wani nak duduk, ya pergi hamba. Pergi jumpa ngamba ya tak bapa, ya kata mak ni wasa tak agak duduk dah weh, ya kata wasa tak agak nak duduk dah, takut le mak, takut anak bunuh ya tak. Anak ni dah bisa tak tekak semua, mak tak agak dah wasa tak agak duduk ya kata. Apa tu tak agak nak duduk saat ni tu, kita pun royak atas gini mak. Mek lagi mek dah mek atawa bapa wak ni mek wiyo minum, tapi soyak dia lah mek campur dengan atawa lain dengan air lain. Lepas tu mek kelik poso hari anak mek beranak, anak mek beranak berapa hari? Sehari ke berapa hari lah, seminggu beranak lah kau dalam mana dia beranak sehari je. Kadang-kadang tanya lepas nak poso hari beranak hari apa, pas mak nak tanya berapa tak kena, berapa tak ada beranak anak mek.
Mek kena ingat diri beranak hari gapo. Kalau beranak hari Khamis, puasa hari Khamis. Kalau beranak hari Selasa, puasa hari Selasa. Kalau beranak hari Senin, puasa hari Senin. Mek kena puasa hari anak mek beranak. Ni kalau nak anak juruh ni, kalau anak kita tak reti, maka kita puasa hari anak kita beranak. Lepas daripada tu dekat-dekat dengan petang hari, dekat kita nak buka puasa dalam setengah jam lebih kurang, maka kita saat ni hadap kiblat. Nah, hadap ke kiblat, kita duduk tas sejadah. Tak ada kena semaya nah. Jangan duduk semaya pasar tu. Nama tegapah lepas pada dengar baba Fikri ceramah katnya semaya pasar kuat doa himi yo. Dah deh. Nama dia buat sebab dengan baba tu. Tak ada kena semaya duduk tas jadah mi'at semaya tawajud setengah jam belum buka puasa. Lepas tu sila kepada anak kita hak tak reti tu, hak keras perut tu. Sila kena, sila ya Allah, mintalah membukalah nikmat ni di Allah ni. Hak tak reti ni muka nak buka mata hati ya jalan baik. Gaji semaya, gaji puasa, gaji buat amal. Mintalah ke Tuhan. Gambar leki hati dia sani, minta ui Allah Subhanahu wa taala katutlah jalan tak molek bagi dia. Cuba awak. Ni mau nak besar, patut satu lagi nak besar kepada ibu bapa sini. Nah, hagi buat amal, nah, buat amalnya hak tu mau wayak tu puasa hari anak beranak. Lepas tu nak wi anak kita lembut hati, nak wi anak kita dengar kata kita. Hak tu kalau ni. Nak wi anak dengar kata, mudah ngaji, mudah belajar, dengar kata kita, baca di dalam buyuk kita duk menanuk tu. Nah, buyuk kita duk menanuk tu, baca suratul An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Baca 3 kali siul berah kita nano. Ya Allah, minta lah lembut hati anakku ya Allah, minta memata hati anakku ya Allah, minta ya dengarlah hati anakku ya Allah. Nah, kalau tok laki kita biasa gerah perut degil, buatlah. Nama tok laki turut doa nah. Deh, jangan dunia tak molek sangatlah. Royak untuk anak tu. Deh, apa tu gi buat amal insya-Allah. Apa tu nak wi selamat le keluarga. Klik tagi wi saleh ti masa le umur. Nama klik tagi woi. Nah, klik tagi wi saleh. Assalamualaikum wa ala Rasulillah. Wi tu saleh. Masa le umur tagi nah. Masuk dalam rumah tangga, Assalamualaikum wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dos sekejap baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali, lepas tu baca qul huwallah 3 kali ataupun 11 kali. Insya-Allah ketika mana kita masuk dalam rumah, Allah Subhanahu wa taala jagakan kita daripada tipu daya syaitan. Syaitan nak buat ganggu kita selama mana kita tak terbelak umur, selama itulah malaikat akan jaga kita. Jaga kita daripada tipu daya, daripada kejahatan syaitan. Klik tagih. Assalamualaikum wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dah, insya-Allah banyaklah. Amo dah segera panjang nyanyi ko ibu bapa ko duk tengah hujan dah. Tapi alhamdulillah lah. Ada kemah nayuk kita jadi kemah tu imi jadi kemah. Insya-Allah lah kalau amo dah mau panjang boleh jumpa pula dengan demo sini. Insya-Allah dah. Tapi mengharaplah kepada di sini selamat, berbahagia, selamat dunia akhirat. Lepas tu minta Allah Subhanahu wa taala bagikan rahmat, bagikan nikmat kepada orang-orang sini semua dah. Dah. Tolong bapa jelas sedekah mati lah kapan dah tu. Yang dua boleh kita keluar zakat nego ngaji dibagi. Beli zakat nego kita beli bagi tu saya ni beli bagi lah beli belah tu. 3 ni hanya wajib keluar zakat bagi orang tak puasa. Zakat fitlah. Anak-anak orang. Jadi bahasa Allahnya kita demo tanya soalan 2 3 4 soalan, tolong bapa jelas syarikat mati. Boleh ke tak boleh gitu kan? Syarikat mati boleh ke tak boleh? Syarikat mati ni amun nak jawab dengan ringkas dah. Syarikat mati ni kita buat ni kita setuju kita tak setuju ni. Puak kita ramai-ramai ittifaq dah. Puak kita ramai-ramai setuju dah daripada golongan kita imam, tok khatib dan pula orang kampung ni ada pun setuju dah. Setuju dah.
Sebab tu tu guru ambo kata syarikat mati ni harus kata harus. Jawab kata harus dan boleh kerana syarikat ini di atas persetujuan kita semua. Di kalangan kita Imam Khatib Bilal dan pula daripada Cumrun Tuime dan semua, dan pula orang kampung, dan pula daripada Nayu Obata, dan semua daripada ahli kampung setuju ke tak setuju. Semua jawab kata setuju, semua kata dapat kata no, semua kata kita nak dan kita mati. Kalau takut kita orang ada duit tak ada apa lah, orang hak susah tapi dia taruh simpang separuh sipel lah, separuh sipel. Tapi apabila dia mati, duit ni akan beri dia tu 40,000 ataupun 30,000 untuk bicara dan pula buat setiap untuk kematian dia. Jawab kata boleh ke tak boleh syarikat mati? Jawab kata jawazun ataupun jaizun, harus dan boleh kerana di atas sepakatan di antara kita. Satu. Itu penjelasannya. Yang dua, bolehkah kita keluar zakat minta kau ni? Beli. Kita beli barang dengan apa kita nak keluar zakat, dengan kita gantikan dengan beli barang. Adakah keluar zakat? Bolehkah kita saat itu beli barang? Duit zakat misalnya kita tak ada 100,000, ataupun kita kata 100 berapa lah ni? Mah 5 kok berapa? Skop berapa lah ni? Skop mah berapa lah ni? 30 28 weh buat tina. Pak mah 28 30. Kira mah 5 kok cu 5. Kalau mah kita tak 25, mana kata 2 kok 50, 4 kok 100,000, 5 kok 125,000. Kita boleh 130,000 bakar-bakar tu. Dah, maka zakat sana 100,000, makna kata kena keluar zakat, wajib keluar zakat, yakni 2,005. Makna kata hak zakat sana tu hak 100 kita bagi 10, patul tak 9 miksa. Hak dalam sa kita bagi pula 10, mik usyur daripada 10, yakni 2,005 hak wajib kita keluar zakat. Lepas tu dia mau tanya sini, boleh ke tak hak zakat 2,005 kita pergi beli barang, dibagi kepada fuqara. Jadi nak oyak kata paling istimewa, paling molek, kita widuitlah kepada dia. Widuitlah pada dia paling comel. Sebab zakat kita, sebab apa? Nak widuit. Duit dia ganti daripada emas. Tak kan? Faham ni? Sebab apa nak oyak kata zakat? Sebab kita widuit, boleh widuit. Tak ada emas. Ya asal duit kita ni kalau kita pergi tanakan lo. Duk mana tanakan lo? Duk UN sana. Jadi tanakan lo ni ben dunia ya duduk di orang panggil Jenewa ni daerah semua ada 200-300 nak hidup daerah nak siap pun ada daerah duduk situ di UN sana. Sebab mau besok pergi di sana dah, maka daerah tu duduk daerah 200-300 negeri tu, semua negeri mana orang panggil masuk UN, negeri mana masukkan orang panggil masalah, orang panggil musyawaratan dunia, yang daerah disakut di situ. Kemudian mula-mula kita sekalinya duit ni bukan semata-mata boleh nak buat. Nari mana boleh buat duit kata boleh buat ikut rasa tak? Ngikut keadaan mah toko ataupun pitong, apa orang panggil hongkam ataupun mah toko yang disipai taruh di bank dunia. Nari mana taruh mah toko banyak di situ, makna kata dia boleh duit sana mengikut keadaan mah toko dia. Sebab itulah masalah kita keluar zakat saat itu yang paling comelnya kita keluar zakat, masalah gapo dia. Zakat kalau kita tahu kita menega kita menega dengan duit. Kemudian kita menega kita boleh nak cabut daripada hak 100,000, kemudian kita 2,005, kita cabut 2,005 tu kepada fuqara masakin. Lepas tu kita cek lah le kampung kita ada tak senah lapar, tengok molek. Senah lapar dak le kampung kita. Pakai orang apa? Orang miskin tak cukup makan. Lepas tu pemungut zakat ada ke tak? Ada. Lepas tu mu'allah ada orang masuk Islam, ada orang masuk Islam? Tak ada. Misalnya kemudian kita kata orang hamba orang kalau kita tak ada dah bagi kita lah ni. Tak ni tak ada dah. Cumanya hukum tak ada nasah. Dalam Quran hukum hatta, hukum hamba tak ada nasah. Ada lagi hukum tak ada. Tak ada nasah lagi, tapi tak ni tak ada dah. Hamba orang tak ada. Dan pula orang lekat hutan. Orang lekat hutan ada dalam kampung kita lekat hutannya. Ya harta banyak, tapi kalau kira dengan hutan dia, duit dia harta dia ada, tak cukup kita nak bayar hutan dia. Orang lekat hutan boleh juga kita beri zakat. Dan pula kita tahu orang duduk di jalan Allah.
fi sabilillah, berperang di jalan Allah tanpa masuk tu guru, masuk pelajar agama masalah ataupun ibnu sabil orang sapi. Cuba cek diri lapai asnah ni ada ke tak? Kalau ada setengah-setengah, setengah-setengah. Ni duk khilaf di antara bainal Imam Syafi'i dan pula di antara ulama Syafi'iyah. Kata Imam Syafi'i, kita kena bagi ke zakat ni semua pada asnah jalapai. Kenawi pada fakir gati, kenawi pada miskin gati, kenawi pada masalah amin gati, kenawi pada mu'alah, kena bagi lagu tu. Itu perkataan hak yang dipilih ataupun perkataan Imam Syafi'i yang pertama. Tapi ulama kata boleh juga kita nak witah seorang ataupun nak witah dua orang, boleh. Hak tu kita tengok lagi kitab fiqh. Tapi comel kita duit lah kepada mereka. Zakat hak yang kita duk nego kita duit lah. Hak tu paling aula. Lepas tu adakah wajib keluar zakat fitrah bagi orang tak kuasa? Orang tak kuasa nak keluar zakat fitrah. Misalnya ia susah, misalnya orang panggil zakat fitrah, kita tengok hukum fiqh. Zakat fitrah ni mana kata wajib tah dia kena keluarkan satu gatai daripada gantang Baghdadi. Daripada gatai satu gatai tu Baghdadi ni, yakni 3 cupok lebih kita. Nah, kita secupok mana segatai 4 cupok. Dah kan? Secupok 4 line. Orang tua-tua reti dah kan? Bagi pok lah ni tak reti dah, pok muda gapo 4 line gapo 4 cupok. Tak reti dah orang lah ni. Orang dulu kan apa? Cupok 4 line, lepas tu segatai 4 cupok. Kemudian cupok hak yang dikiaskan oleh ulama dan cupok yang didobitkan oleh ulama, yakni 4 cupok Baghdadi. Cupok tu orang panggil cupok Baghdad, yakni ia lebih halus daripada cupok mak kita. Mana tak 3 cupok lebih sikit-sikit ataupun 3 kilo lebih sikit, maka cukup dah 4 cupok bagi Baghdadi. Kemudian bagi orang yang tak kuasa nak keluarkan zakat fitrah ni tak atas diri dia, kalau ia keluar anak ia tak ada nak makan. Kalau ia ambil beras ni pergi keluar zakat, anak ia mumah ataupun bini ia mumah ataupun khadir duk bawah ia mumah, maka ulama kata tah diri ia tak wajib ia keluar zakat. Makna kata apabila dia kuasa bila ataupun tak depan ke ataupun bulan depan, boleh dia qada daripada keluar zakat iaitu. Faham tu? Dah bagi orang tak kuasa, ulama tak ada tertutup, dia tak ada tutup, dia kata la yukallifullahu illa wus'aha. Tuhan tidak memaksakan hamba tak kuasa deh. La yukallifullahu illa wus'aha. Tidak memaksa Allah akan hamba tak kuasa. Hamba nak mayar dalam diri duk pening wong siapa apa. Tuhan kata memayar dalam nyata. Depa bila mun tak kuasa nak nyata mun tidur. La yukallifullahu illa wus'aha. Tuhan tidak memaksakan hamba apabila hamba tak kuasa. Ni hamba nak keluar zakat, anak nak makan tak ada. Kalau pergi keluar zakat, bini nak makan tak ada, siapa mumah? Tuhan tak ada paksa. Tak ada wajib tak dia keluar zakat pada tahun tu. Depa dia kaya mari Senin mari, maka dia qadalah bayarlah zakat yang dia lekat itu. La yukallifullahu illa wus'aha. Tidak memaksa Allah di atas hamba yang tidak kuasa. Tak kuasa nak mayar diri, mayar nyata. Tak kuasa lam nyata, mayar bila tidur. Tak kuasa lam tidur, lam nyengai. Tak kuasa lam nyengai, masih yang hati. Tak kuasa hati, bayar dengan mata. La yukallifullah illa wus'aha. Itu dalil duduk situ. Gitulah lebih kurang. InsyaAllah nyata dah lebih kurang dah. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amo harapnya orang di kampung keluar ini selamat dan rahmat. Lepas tu mintalah pemimpin-pemimpin di sini minta jiwa agama. Minta jiwa agama. Jiwa Allah, berhampir dengan Allah, dekat dengan Allah, mengingat kepada Allah dan di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang di sini dengan ceramah malam ni hak baik ambil pakar dan hak tak baik hak di sini. Dah itu daripada hawa nafsu hamba sendiri. Mengharaplah kepada Allah, kepada orang sini, anak cucu orang sini jadi orang baik seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif. Orang Taif pakak pungalah Nabi dengan tokah batu, pakak punggah Nabi tokah batu pada gilman, daripada budak-budak, daripada orang yang bodoh. Punggahkan Nabi sampai Nabi pecah berdarah. Malaikat Jibril dan malaikat riuh di atas langit nak ambil bukit Taif, ropak dah remah di atas Taif. Nabi kata la ya Jibril
Jibril, jangan mempunga, jangan merembahkan bukit di atas fakta. Aku berharap kepada Allah bahwa Allah Ta'ala walaupun mereka ini sekarang tak beriman dengan Allah, tapi aku harap kepada anak-anak cucu mereka akan beriman dengan Allah. Inni ashku ilaika quwwati wa dhafi. Ya Allah, aku mengadu pada engkau, aku ni dhaif ya Allah, aku ni lemah. Sebab tu malaikat Jibril nak main bukit dia tak remah di atas kota. Nabi kata la ya Jibril, mu jangan remah Jibril. Aku berharap walau mereka ini tak beriman dengan Allah pada masa dia sekarang ini, tapi aku berharap pada anak-anak cucu mereka akan beriman dengan Allah. Sebab itulah kita berharap kepada orang di sini semua ni, minta wibai, minta wicome, minta anak cucu sini jadi orang yang beriman kepada Allah, jadi orang yang soleh. Hak Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dah, insya-Allah mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah, di dalam riayah Allah, di dalam jagaan Allah, di dalam hifzillah, semua kita semua ini di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sekadar duduk on sikit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.